Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Baiklah saudara, perubatan dan kesihatan merupakan sesuatu yang amat kompleks dan antibiotik merupakan ubat terpenting untuk menyelamatkan nyawa. Dan secara minima dianggarkan lebih 2 juta penyakit dan 23,000 kematian setahun diakibatkan oleh kerintangan antibiotik. Sedar atau tidak, ia merupakan antara ancaman yang paling menakutkan dalam bidang perubatan dan realitinya, suatu hari kemungkinan kita hanya mampu melihat orang yang tersayang bertarung dengan kematian tanpa boleh berbaur apa-apa kerana tiada antibiotik yang mampu menyembuhkannya. Siapa yang bertanggungjawab dalam hal ini? Apa yang boleh kita buat untuk menghalang perkara ini berlaku? Hari ini kita cuba membincangkan persoalan itu bersama tetamu-tetamu kita yang telah bersedia di studio, tetapi sebelum itu kita cuba bayangkan kemungkinan satu hari nanti ada penyakit berjangkit yang tidak boleh dirawat. Sebagai seorang manusia, kita semua perlukan ubat apabila menghidapi sesuatu penyakit. Tetapi pada satu sudut lain, di dalam dunia perubatan yang dikatakan serba canggih dan moden ini, kita juga sepatutnya perlu membayangkan kemungkinan satu hari nanti ada penyakit berjangkit yang tidak dapat dirawat kerana mikroorganisma yang menjadi punca penyakit tidak lagi boleh dibunuh oleh antibiotik yang kita ada. Kesannya mungkin tidak besar kepada penyakit yang jarang kita jumpai, tetapi bolehkah kita bayangkan jika penyakit seperti tuberkulosis atau TB dan malaria juga gagal dirawat? Menurut statistik dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, dianggarkan lebih 630,000 kes tuberkulosis TB atau multi-drug resistance TB MDR-TB yang rintang kepada ubat-ubatan anti-TB daripada 12 juta keseluruhan kes TB seluruh dunia. Antaranya melibatkan 3.7% kes baru dan 20% kes yang telah dirawat. Malahan terdapat juga kes yang juga mengalami kerintangan kepada ubat-ubatan peringkat kedua, rawatan yang dikenali sebagai Extensive Drug Resistant TB XDR-TB. Ini menyebabkan pesakit gagal dirawat dengan ubat-ubatan peringkat kedua ini dan telah dikenapasti di 84 buah negara di seluruh dunia. Di dalam bidang perubatan, antibiotik adalah sumber yang amat berharga. Memahami, menjaga dan mengawal penggunaan antibiotik memerlukan penglibatan semua orang yang terlibat dalam penggunaan antibiotik, pengamal perubatan, pembuat polisi, industri pertanian, pengilangan dan sudah tentu tidak ketinggalan pesakit sendiri. Mengapa dan kenapa pula tiba-tiba melibatkan mereka terlibat dalam industri pertanian? Percaya atau tidak, hakikatnya penggunaan antibiotik secara berluasa pada haiwan ternakan merupakan salah satu faktor penting yang menyumbang pada proses kerintangan antibiotik. Baiklah saudara, sebenarnya berapa ramaikah antara kita menghabiskan ubat antibiotik yang telah diberikan oleh doktor sekiranya kita mengalami masalah kesihatan? Dan biarpun setengah doktor menekankan bahawa ubat antibiotik yang telah diberi perlu dihabiskan, tetapi kebanyakannya kita, bila kita sudah mengambil sama ada 1 biji atau 2 biji pil antibiotik itu, sama ada dalam bentuk pil atau pencecair, kita serta-merta memberhentikan pengambilan antibiotik dan akhirnya ubat antibiotik itu berada di dalam peti sejuk dan mungkin berada di dalam peti sejuk itu berbulan-bulan lamanya. Jadi, saudara, untuk membincangkan kerintangan antibiotik atau antibiotik resistant, kami bawakan 2 tetamu ke studio hari ini, iaitu Puan Rohana Hassan, pegawai farmasi dari Hospital Kuala Lumpur, dan Rahila Amraz Khan, iaitu pegawai farmasi dari Hospital Sungai Buloh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bersama platform hari ini. Jadi, sebelum kita
berbicara atau berbual dengan lebih lanjut, mungkin Puan Rohana boleh memberikan definisi sebenar apakah itu antibiotik. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sihat satu Malaysia. Okey, Miza, soalan yang sangat ringkas tapi saya rasa membawa makna yang banyak kepada masyarakat awam lah. Okey, antibiotik adalah sejenis bahan ataupun apa-apa sahaja ejen ataupun ubat yang kita gunakan, yang boleh digunakan untuk membunuh bakteria, dan yang kedua adalah untuk merencat pertumbuhan ataupun pembiakan bakteria. Jadi kata kuncinya adalah antibiotik ejen untuk membunuh dan untuk merencat pertumbuhan bakteria. Jadi penemuan antibiotik yang paling awal adalah pada tahun 1927 lah, dan selepas tahun 1927 sehingga kini kita telah ada berbagai jenis antibiotik untuk berbagai jenis fungsi. Jadi pada tahun 1927 itu apa antibiotik yang telah dicipta untuk penyakit apa sebenarnya? Itu penicillin. Penicillin. Alexander Fleming telah menemui sejenis antibiotik pertama yang melakar sejarah dalam bidang perubatan, terutama dalam penggunaan antibiotik lah. Sehingga kan terdapat poster-poster sehingga sekarang kalau kita kalau kita membuat carian melalui internet, ada poster yang menulis disebabkan penemuan penicillin oleh Alexander Fleming, ramai daripada askar-askar Amerika dapat pulang kembali ke Amerika. Sebab sebelumnya mereka apabila semasa peperangan mereka mengalami kecederaan dan tidak ada sebarang rawatan untuk jangkitan yang mereka hadapi. Baiklah, Cik Rahila, mungkin Cik Rahila boleh terangkan apakah sebenarnya yang dimaksudkan kerintangan antibiotik. Rasanya mungkin ramai penonton di luar sana tidak begitu memahami apakah maksud. Mungkin mereka memahami apa itu antibiotik, tetapi kerintangan itu mungkin Cik Rahila boleh jelaskan. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Kerintangan antibiotik dalam kata yang ringkas adalah kebolehan bakteria itu sendiri untuk melawan antibiotik yang diberikan oleh kita. Jadi dengan kata lain, benda hidup, organisma ni ataupun bakteria adalah benda hidup. Jadi benda hidup apabila diserang, dia akan pasti melawan lah macam kita ya. Apabila diserang kita akan melawan. Ini tindak balas daripada bakteria itu sendiri. Dia akan cuba memastikan antibiotik yang diberikan kepada dia tu tidak dapat berkesan supaya dia boleh terus hidup. Jadi ada beberapa cara tindakan bakteria ni untuk melawan antibiotik. Contohnya seperti menetralkan antibiotik itu tersebut menggunakan enzim bakteria. Bakteria ni juga teknologi dia sangat tinggi ya, bukan macam manusia sahaja. Jadi bakteria ni juga boleh mengubah tapak tindakan antibiotik. Semasa kita mencipta antibiotik, kita ada buat di manakah tapak tindakan, sama ada di dinding sel bakteria ataupun di dalam sel. Jadi apabila kita cipta antibiotik itu untuk bertindak di dinding sel, bakteria mengubahnya kepada dalam sel. Jadi antibiotik tadi tidak berfungsi lagi. Ataupun dia boleh mengepam keluar antibiotik yang diberikan. Jadi apabila kita berikan antibiotik, antibiotik itu tidak berkesan dan jangkitan masih ada lagi. Jadi apa punca sebenarnya yang menyebabkan bakteria itu tidak mati setelah diberikan antibiotik? Kenapa masih hidup? Macam Miza cakap tadi ya, apabila antibiotik diberikan ya, kadang-kadang tidak dihabiskan. Itu salah satu punca. Because sekarang ni kita kena pastikan antibiotik yang kita beri itu jangka masa dia mesti ambil mengikut dos, dan jangka masa dia supaya antibiotik ni semua terbunuh. Apabila kita beri antibiotik dan antibiotik tersebut ya tidak dihabiskan, contohnya masih ada bakteria yang kekal di dalam badan pesakit tadi. Contohnya ada 1000 bakteria, 999 termati dengan antibiotik tersebut. Satu yang hidup ni akan mengalami mutasi gen ataupun dia cuba bagaimana caranya untuk dia mengelak daripada dibunuh. Dan di visual sekarang ni ada grafik yang mungkin Cik Rahila boleh jelaskan kepada penonton. Itu berkaitan bakteria. Jadi menunjukkan bahawa ubat antibiotik iaitu warna biru dengan putih menunjukkan antibiotik itu sendiri ataupun bagaimana? Ya, itu tindakan-tindakan yang dilakukan kerintangan oleh
bakteria terhadap antibiotik lah. Apabila satu yang tinggal ni dia akan replikasi ya, seperti gambar tu dia akan replikasi dan dia akan mengambil tempat-tempat kawan dia yang terbunuh tadi. Jadi apabila antibiotik tu diberikan kepada bakteria ini, ia tidak berkesan lagi. Sebab dia sangat kuat berbanding bakteria yang asal. Okey. Baik, Puan Rohana. Jadi, kenapakah kerintangan antibiotik ini memberi satu masalah besar, terutama sekali kepada pesakit dan juga mungkin kepada doktor sewaktu memberi sebarang ubat kepada pesakit? Ya, Miza. Bagi kami yang terlibat di dalam bidang kesihatan dan perubatan, memang kita rasa dia memang satu masalah yang besar. Mengikut definisi yang saya sebutkan tadi, apa itu antibiotik, keupayaan dia adalah untuk membunuh dan juga untuk merencap pertumbuhan bakteria. Kalau bakteria ini telah rintang, masalahnya adalah pesakit yang mempunyai jangkitan disebabkan bakteria yang rintang, penyakit itu tidak akan boleh dirawat. Jadi bila penyakit tidak boleh dirawat, bermakna pesakit akan menghadapi risiko kematian ataupun kemungkinan pesakit akan mengalami komplikasi daripada jangkitan yang beliau dapat. Jadi apabila pesakit, dan dikatakan bakteria pesakit yang mendapat jangkitan daripada bakteria yang rintang mempunyai 2 kali lebih risiko untuk sekali ganda risiko untuk kematian dan juga komplikasi. Ini akan meningkatkan kos rawatan, pesakit akan terpaksa dirawat dengan lebih lama. Dia juga akan menyebabkan masalah kepada keluarga, dan yang paling kita takuti adalah bakteria yang tidak mati ini, yang masih ada pada pesakit ini, akan boleh disebarkan kepada orang lain. Penyebaran oleh kerana bakteria ini sesuatu yang kita tak akan nampak dengan mata kasar. Penyebaran boleh berlaku melalui lawatan yang dibuat oleh kaum keluarga, sahabat handai kepada pesakit. Kita melawat pesakit, sudah tentu kita akan pegang mungkin selimut, mungkin katil dan sebagainya. Jadi daripada situ sebenarnya kita boleh membawa pulang bakteria yang rintang itu daripada pesakit, kita bawa pulang kepada kita. Kalau sistem pertahanan badan kita baik dan kita orang sihat, orang muda, mungkin tidak akan membawa jangkitan kepada kita. Tetapi kalau bakteria yang rintang itu dipindahkan pula, disebarkan pula kepada pesakit-pesakit ataupun orang-orang yang mempunyai penyakit seperti diabetes ataupun orang-orang yang warga emas ataupun kanak-kanak di bawah 5 tahun atau 2 tahun, mereka akan cenderung mendapat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria yang rintang. Okey, jadi sejauh manakah seriusnya masalah kerintangan antibiotik ini? Sebab rasanya sebelum ini perkara ini mungkin ada, mungkin telah wujud tetapi jarang diwar-warkan kepada masyarakat. Tetapi sekarang ni dilihat perkara ini makin lama makin serius. Jadi setakat ini sejauh mana masalah ini sebenarnya? Masalah ini semakin lama kita dapati ianya serius disebabkan saban tahun kita menerima laporan terdapat kes-kes jangkitan atau yang disebabkan oleh bakteria yang sepatutnya boleh dirawat tidak boleh dirawat, dan juga kita dapati meningkatnya kewujudan bakteria-bakteria yang kita panggil sebagai superbugs. Saya rasa dalam Malaysia pun pernah dikeluarkan, kita pernah war-warkan kepada masyarakat kemunculan bakteria yang sangat kuat yang sehingga tidak ada satu ubat pun yang ada yang boleh digunakan untuk merawat jangkitan tersebut. Dan seterusnya saya rasa dari segi apabila kita membuat satu jenis antibiotik, ubat antibiotik ini sangat berbeza dibandingkan dengan ubat yang digunakan untuk diabetes ataupun hipertensi ataupun darah tinggi. Katakanlah seorang pesakit ada ubat diabetes, ada mempunyai penyakit diabetes, ubat yang apabila pesakit sesuai dengan ubat tersebut, dia akan terus mengambil ubat tersebut sepanjang hayat. Tetapi kalau antibiotik, satu antibiotik yang mula dikeluarkan pada tahun 1955, selepas 4 tahun telah pun tidak boleh digunakan ataupun telah ada wujudnya bakteria-bakteria yang rintang kepada antibiotik tersebut. Jadi kemungkinan dari segi kos, pengeluaran dan sebagainya memang kita akan sentiasa ada, sebab bakteria ni sebagaimana yang telah disebut oleh Cik Rahila, dia ada satu keupayaan untuk membentuk generasi baru yang akan rintang kepada ubat-ubatan yang digunakan untuk mereka. Okey. Baiklah, seperti yang saya katakan di awal tadi, Cik Rahila yang mengatakan ya, setengah
doktor ada memang memberikan antibiotik. Katalah dalam satu keping tu ada 5. Jadi ada setengah yang saya sendiri, kadang-kadang saya sendiri pun bila dah ambil antibiotik mungkin katalah dalam 2 biji. Dan sebab tu saya rasa sihat, lepas tu saya hentikan pengambilan antibiotik. Jadi apakah dengan cara saya lakukan itu tadi boleh orang kata menjemput masalah kerintangan antibiotik ini ataupun bagaimana? Tepat sekali ya, dia memang akan menyebabkan mengundang masalah kerintangan antibiotik. Seperti Puan Rohana cakap tadi ya, jika kita mempunyai penyakit darah tinggi, itu adalah keadaan di dalam badan kita. Kalau kita ambil dan darah tinggi kita akan menjadi lebih, kawalan dia akan tercapai. Tetapi jika kita tidak ambil, dia akan naiklah, tekanan darah tinggi makin teruk lagi. Dia hanya adalah keadaan. Tetapi untuk antibiotik ni dia melawan organisma, iaitu benda hidup ya. Jadi bila kita berikan antibiotik, doktor berikan dalam satu tempoh tertentu, contohnya 7 hari. Kita makan 2 hari, lepas tu kita rasa sihat. Sebenarnya mungkin separuh ataupun suku sahaja daripada bakteria tadi telah terbunuh. Yang lagi selebihnya masih tinggal di dalam badan dan kita tidak makan. Jadi bakteria yang tertinggal tadi, bila dia telah expose dengan antibiotik ya, dia telah cuba mencipta gen-gen yang ada dalam badan dia, cuba untuk atasi antibiotik tadi. Jadi kita beri masa kepada dia. Bila kita stop tu, kita berhenti antibiotik, kita beri masa kepada dia untuk dia gunakan teknologi dia menjadi lebih rintang. Kemudian kita akan rasa sakit balik sebab sebab bakteria dalam badan kita masih tertinggal. Bila dia jadi lebih rintang, mungkin antibiotik tadi yang kita tinggalkan tadi, kita pun tengok tak sihat, kita nak makan balik. Sudah tidak berfungsi. Memang tak berfungsi. Tidak berfungsi. Kemungkinan ia berfungsi tapi tidak berfungsi sepenuhnya. Sangat suka untuk saya bercakap yang dia tidak berfungsi lah sebab ia bergantung kepada teknologi bakteria itu sendiri. Dan masalah itu bukan kepada diri kita sahaja. Kerana disebabkan tindakan kita sebegitu, jadi bakteria yang rintang tadi boleh berpindah kepada orang lain. Dan mungkin orang lain dalam rumah kita ataupun jiran-jiran kita ya menghadapi masalah yang sama, antibiotik yang puan gunakan tadi tu telah tidak berfungsi kepada mereka juga. Itu seriusnya masalah antibiotik rintang. Sebab saya rasa ramai orang yang mengambil mudah perkara ini, yang mungkin ambil 2 biji lepas tu rasa tak sihat balik, sambung balik lagi 4 biji yang dalam kepingan tu kan. Jadi tempoh sebenarnya sesuatu ubat antibiotik itu dalam bentuk pil ataupun bentuk cecair, tempoh masa. Okey. Kalau bentuk pil saya rasa tiada masalah sebab kita boleh rujuk kepada tarikh luput yang ada di strip ubat tersebut. Tetapi dan kita biasanya antibiotik ya, bila doktor berikan antibiotik, pegawai farmasi akan pastikan antibiotik itu cukup sahaja kalau ianya tablet. Jadi kita tak akan bagi lebih. Kalau ada lebih bermaksud pesakit tidak makan ya. Tetapi kalau puan tanya berkaitan tarikh luput dia, boleh refer kepada strip. Cuma sirap ni ya, kalau sirap terutamanya untuk kanak-kanak, bila diberikan sirap antibiotik, kita akan kira lah berkaitan dos dia semua dengan dia punya durasi. Kemungkinan dia akan terima, satu pesakit terima 2 botol contohnya. Tetapi tidak semestinya habiskan 2 botol. Kita akan bagi tahu, okey ini 7 hari lepas tu buang. Kita suruh buang lah. Sebabnya kita suruh buang sebab antibiotik tidak boleh dikongsi ataupun digunakan di masa hadapan. Jadi sepatutnya dibuang terus dan tidak disimpan. Sekiranya ia bukan antibiotik, biasanya saranan kita kepada pesakit hanya simpan 2 minggu kemudian buang. 2 minggu selepas dibuka. Kalau pil tengok dia punya tarikh luput di belakang. Betul. Macam kanak-kanak, terutama sekali antibiotik, ubat dia memang rasa dia memang tak sedap. Okey, agak-agak lain sikit, terutama sekali pada kanak-kanak yang bawah 2 tahun. Dan selalunya bila kita bagi ubat antibiotik kepada anak-anak tu yang masuk katalah dalam 5 mm, betul 5 ml. Okey, 5 ml. ml. And then sekali masuk dalam mulut tu mungkin dalam 2 saja. Lagi 3 tu memang keluar. Jadi macam mana perkiraan daripada situ? Itu susah sikit kita nak menjawabnya. Tetapi sebab ada maaf ya, sebab ada yang ibu bapa katalah dah keluar, dah masuk dalam mulut dalam 2, ada lebih 3 memang dah keluar dari mulut bayi ataupun kanak-kanak. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka ambil balik lagi 3 ml berikan kepada anak kanak tersebut. Adakah itu perkara yang boleh dilakukan ataupun mungkin agak berbahaya kepada kanak-kanak?
Saya hanya risaukan dos tersebut sama ada cukup ataupun terlebih. Itu satu yang kita kena beri tumpuan. Tengok macam mana. Sebab kadang-kadang ianya boleh diberi kalau seperti tablet contohnya. Kadang-kadang untuk yang tak nak makan tu kita boleh masukkan dalam pisang ke untuk ataupun susu. Tapi antibiotik ada juga yang ada tindakan ya. Contohnya seperti antibiotik doxycycline, dia tidak boleh dicampur dengan tenusu. Jadi kita tak boleh kata campurkan dalam susu. Jadi ini sebenarnya bergantung kepada jenis antibiotik dan sekiranya ibu-ibu menghadapi masalah ya, contohnya anak dia memang susah sangat nak makan, dia boleh memberitahu pegawai farmasi. Pegawai farmasi akan sarankan untuk antibiotik tersebut boleh ambil dengan apa untuk kurangkan rasa pahit dia. Ataupun ada saranan juga simpan antibiotik tu di dalam peti ais kerana bila sejuk rasa dia agak kuranglah pahit banding dengan kita kalau letak di luar. Itu saranan yang kita berikan juga. Okey, baik. Puan Rohana, tadi saya ada menanyakan tentang ubat di dalam cuci air dan sebagainya, tarikh luput. Tetapi untuk ubat Panadol dan sebagainya, sebagai pengguna, adakah tarikh luput tu perlu dilihat di belakang kepingan ubat tu ataupun bagaimana? Sebab kalau ikutkan macam Panadol, kira ubat penahan sakitnya. Jadi adakah itu memberi kesan juga kepada pengguna antibiotik? Ya Miza, soalan yang menarik lah sebab saya rasa paracetamol adalah ataupun Panadol adalah satu ubat yang sangat rutin digunakan. Dari segi penyimpanan, dari segi tarikh luput, saya rasa semua ubat-ubat sama ada dalam botol ataupun dalam bentuk strip tu, daripada strip memang kita boleh rujuk kepada tarikh luput. Jadi kalau Panadol ataupun paracetamol memang ataupun ubat-ubatan lain, tarikh luput adalah sebagaimana yang tertulis, yang tercetak pada strip lah. Tetapi dan ianya tidak ada sebarang, ianya sangat berbeza dibandingkan dengan antibiotik sebab selagi ianya tidak melepasi tarikh luput, kita masih boleh gunakan. Tertakluk kepada cara penyimpanan yang betul. Penyimpanannya mesti di tempat yang kita biasa katakan dingin dan kering. Maksudnya memang kita letak dalam Tupperware, tetapi kita letak Tupperware tu di atas meja dekat dapur yang ada tingkap. Jadi kalau petang matahari pun memang terpancar panas pada ni, itu pun penyimpanan yang tidak baguslah. Dan ada juga yang kata simpan di dalam peti ais, peti sejuk. Sebenarnya mungkin tak perlu simpan Panadol di dalam peti sejuk sebab kadang-kadang penyimpanan kita, kalau kita masukkan dalam Tupperware, kadang-kadang dia boleh menyerap kelembapan dan boleh menyebabkan kualiti ubat itu sendiri tidak baguslah, tidak elok dan dia boleh menjejaskan kualiti. Tetapi dari segi penyimpanan yang lain, pastikan jauh daripada kanak-kanak, simpan di tempat yang dingin dan kering dan seandainya ada ubat-ubat yang memerlukan penyimpanan yang khas, terutamanya kalau ubat ini memerlukan penyimpanan di bawah 8 darjah, kita biasanya pegawai farmasi ataupun doktor akan memaklumkan kepada pesakit penyimpanan. Contohnya seperti insulin. Penyimpanan di dalam peti sejuk. Tetapi peti sejuk bukan di tempat sejuk beku. Peti sejuk di dalam peti sejuk. Dan bukan pada pintu. Pintu peti sejuk. Sebab pintu peti sejuk ni dia mempunyai suhu yang lain dibandingkan dengan peti sejuk dalam peti sejuk sendiri. Dan memang berbeza ya? Ya, memang berbeza. Berbeza sebenarnya. Tetapi mungkin insulin tidak termasuk di dalam ubat-ubat yang sensitif, yang terlalu sensitif kepada suhu penyimpanan. Tetapi kalau di fasiliti kesihatan, kita amat menekankan penyimpanan ubat-ubat seperti vaksin contohnya yang sangat strict kepada keperluan penyimpanan. Jika tidak, vaksin itu memang tidak boleh, kalau digunakan memang tidak ada kesan yang boleh membawa kepada komplikasi yang lebih besar lah. Okey. Baiklah, nampaknya perbincangan kita semakin menarik tetapi terlebih sebelum itu kita akan berhenti berehat sebentar dan kita akan kembali selepas ini. Baiklah, saudara, masih bersama kami dalam rancangan platform dan bersama dua tetamu yang sudi berkongsi pengetahuan mengenai topik kesihatan kerintangan antibiotik. Baiklah, seperti yang saya nyatakan tadi, tetamu studio adalah Puan Rohana Hassan, iaitu pegawai farmasi dari Hospital Kuala Lumpur, dan Cik Rahila Amraz Khan, pegawai farmasi dari Hospital Sungai Buloh, betul ya? Okey, baiklah. Jadi tadi sebelum kita
berhenti berehat kita ada menanyakan tentang cara penyimpanan ubat-ubatan, terutama sekali ubat antibiotik. Jadi ingin saya tanyakan di sini, untuk kanak-kanak, terutama sekali kanak-kanak, ada tak umur yang boleh diberi antibiotik? Ada umur-umur yang telah diberi kelonggaran, mungkin umur 3 tahun saja boleh diberikan antibiotik, bawah 3 tahun tak dibenarkan tidak diberi antibiotik. Jadi adakah peraturan itu dilakukan oleh pihak farmasi juga mungkin daripada pihak pegawai perubatan? Okey Miza, terima kasihlah. Soalan itu sebenarnya sangat signifikan. Secara umum, penggunaan antibiotik tidak ada halangan kepada mana-mana julat umur ataupun usia. Oleh inilah kerana kita memang mempunyai bayi yang baru dilahirkan, tetapi mungkin ada sedikit masalah semasa kelahiran, ataupun ibu itu sendiri memang mempunyai masalah. Jadi memang sebaik saja dilahirkan kita akan mulakan antibiotik. Dan begitu juga dengan pesakit-pesakit yang tua, sama ada 75, 85, kita masih memberikan antibiotik sekiranya mereka memerlukan antibiotik lah. Tetapi kita kena lihat kepada jenis antibiotik itu sendiri. Apabila kita ingin menggunakan satu-satu antibiotik, kita hendak sesetengah antibiotik, apabila di dalam proses pembuatan antibiotik itu sendiri, mereka akan menjalankan ujian-ujian klinikal. Jika antibiotik tersebut tiada ujian klinikal ataupun tiada bukti klinikal yang menunjukkan yang antibiotik ini boleh digunakan di dalam bayi ataupun kanak-kanak, jadi semasa antibiotik itu dipasarkan, dia akan tulis antibiotik ini tidak boleh digunakan pada kanak-kanak di bawah 12. Ataupun ada antibiotik yang dikatakan tidak boleh digunakan untuk kanak-kanak di bawah 2 tahun. Ataupun bukan itu sahaja, penggunaan antibiotik juga terbatas kepada sesetengah keadaan ataupun penyakit yang ada pada seseorang pesakit. So jadi ianya tidaklah secara umumnya memang tidak ada julat umur, tetapi kita kena tengok kepada apa jenis antibiotik yang kita akan gunakan untuk pesakit itu. Dan ada juga jenis antibiotik yang memang kita tahu tidak boleh digunakan kerana dia boleh menyebabkan dia boleh menyebabkan komplikasi, walaupun dia mungkin boleh membunuh ataupun merencap pertumbuhan bakteria, tetapi dia boleh menyebabkan komplikasi. Kesan sampingan yang pesakit mungkin boleh dapat sepanjang hayat. Okay. Baik, Cik Rahila, ya, ada juga setengah pesakit, terutama sekali ibu bapa yang merasakan set ubat mereka tidak lengkap tanpa antibiotik tu, dan mungkin mendesak pegawai perubatan ataupun doktor yang merawat mereka untuk diberikan antibiotik, walaupun sebenarnya mungkin bagi doktor itu sendiri merasakan antibiotik tidak perlu diberi kepada pesakit, dan malah mereka merasa hampa sebab mungkin mereka melihat sejarah sebelumnya, jika diberikan satu komplit set lengkap dengan antibiotik, anak ataupun pesakit itu sendiri cepat baik daripada sakit, terutama sekali anak-anak yang mungkin di bawah 3 tahun yang telah diberikan antibiotik. Dan jika pesakit sama berulang, mereka meminta antibiotik walaupun doktor menyatakan tidak perlu. Jadi pendapat daripada Cik Rahila. Okay, terima kasih di atas soalan. Saya rasa ini memang sentiasa berlaku lah ya di negara kita ataupun di negara-negara lain ya. Kita merasakan tanpa antibiotik, bila doktor tak bagi antibiotik, doktor ni tak bagus kita cakap ya. Sebenarnya antibiotik tidak perlu sekiranya kita hanya mengalami masalah demam, sesema atau batuk yang biasanya terjadilah, okey. Dan ia hanya disebabkan oleh virus dan bukannya bakteria. Jadi antibiotik tidak sepatutnya diberikan. Tetapi kita punya persepsi ya, kita masih nak antibiotik. Kita desak doktor untuk antibiotik. Kita sebenarnya merumitkan lagi keadaan ya. Satunya kita mengundang kerintangan antibiotik, keduanya kita tidak memberi masa kepada pesakit tersebut ataupun kanak-kanak menggunakan sistem imun badan dia untuk lawan penyakit. Sekiranya demam, batuk dan sesema yang disebabkan virus, kita hanya perlu meminum air dan juga membasuh tangan, pastikan kebersihan dijaga dan tidak perlu antibiotik. Apabila antibiotik diberikan kepada kanak-kanak tersebut yang bukan disebabkan oleh masalah bakteria, kita telah expose ya
kita telah kiranya sebarkan antibiotik itu ke dalam badan kanak-kanak tersebut, dan mungkin di masa hadapan bila kanak-kanak tersebut menghadapi masalah dijangkiti bakteria, antibiotik yang sama diberikan telah tidak berfungsi lagi. Jadi ingin saya tekankan di sini sekiranya demam, batuk dan sesama tidak perlu meminta daripada pihak doktor untuk mendapatkan antibiotik. Kita hanya perlu menggunakan ubat demam, ubat batuk dan ubat sesama. Dan ada juga ibu bapa yang mungkin rasa tak puas hati, tak dapat daripada doktor, diorang akan pergi ke farmasi-farmasi. Jadi mungkin ada sikit nasihat daripada untuk ibu bapa ni, Puan Rohana. Saya rasa memang bukan satu, saya rasa ramai. Ramai, saya rasa mungkin majoriti yang akan berbuat perkara yang samalah. Sebab itu saya rasa pengawalan dari segi undang-undang, farmasi sebenarnya tidak dibenarkan untuk menjual antibiotik tanpa preskripsi daripada doktor. Itu satu. Yang keduanya, saya rasa yang penting adalah sekarang ni kita, saya rasa yang penting bagi orang awam adalah untuk mereka memahami dari kenapa jangkitan itu berlaku. Daripada mana jangkitan itu sebenarnya dan apa penyebab jangkitan. Kalau ianya mungkin daripada saluran pernafasan atas yang disebabkan oleh virus, kemungkinan ianya akan sembuh sendiri. Dan saya rasa mungkin ini adalah masa yang penting untuk kita berbetulkan persepsi, gunakan antibiotik secara rasional. Kerana apa yang saya rasa dalam penggunaan antibiotik yang penting ada satu frasa kata yang saya paling suka, iaitu apa-apa yang tidak membunuh bakteria akan menjadikan mereka lebih kuat. Jadi mungkin jangkitan itu tidak memerlukan antibiotik, tetapi di dalam badan kita memang badan kita memang penuh dengan bakteria. Dikatakan kalau kita perah usus kita dan kita akan dapat satu cawan penuh segala macam jenis bakteria. Tetapi bukan semua bakteria itu akan menyebabkan jangkitan. Jadi penggunaan antibiotik yang tidak diperlukan, kita akan membunuh bakteria-bakteria baik yang sepatutnya berada dalam badan kita dan menjaga keharmonian kesihatan badan kita. Dan apabila bakteria yang baik ini dibunuh, dia akan memberi ruang kepada pembiakan bakteria yang boleh menyebabkan jangkitan. Jadi saya rasa yang penting dapatkan maklumat yang tepat mengenai penggunaan antibiotik. Ianya memang sangat bagus. Ubat yang boleh, kita katakan ubat yang boleh menyelamatkan nyawa, tetapi penggunaan secara tidak rasional akan menyebabkan satu hari seperti yang Miza sebut tadilah. Kita hanya mungkin dapat lihat anak kita saja di katil hospital tanpa kita boleh berbuat apa-apa sebabnya tidak ada ubat yang boleh merawat. Dan adakah itu sebenarnya membuatkan permasalahan kerintangan antibiotik ini bertambah teruk daripada sebelumnya? Saya rasa itu memang sudah pasti salah satu faktor. Kerintangan antibiotik ada banyak faktor. Dari segi orang awam adalah dari segi penggunaan antibiotik yang betul. Dari segi kami di peringkat fasiliti kesihatan, pemilihan antibiotik yang betul. Dan juga penggunaan antibiotik di dalam industri seperti haiwan ternakan dan sebagainya. Dan sekarang ni kalau kita tengok penggunaan antibiotik yang salah di Hospital Kuala Lumpur bukan hanya akan menyebabkan kesulitan kepada Hospital Kuala Lumpur sahaja. Dia dengan senang hanya boleh menyebabkan juga perkara yang sama, masalah yang sama di Perlis, di Kedah, di Johor dan sebagainya. Jadi menyentuh yang Puan berkenaan dengan haiwan-haiwan ternakan. Saya pernah terbaca di akhbar dan majalah mengenai penggunaan antibiotik sebagai salah satu penggalak untuk tumbesaran haiwan-haiwan ternakan. Adakah ini boleh menyumbang kepada masalah kerintangan antibiotik? Ya, Miza. Dianggarkan di Amerika dan juga di Eropah, 50% daripada bidang industri peternakan haiwan memang menggunakan antibiotik. Apabila mereka yang seperti Miza sebutkan tadi, penggunaan antibiotik dalam peternakan haiwan adalah untuk merangsang tumbesaran seperti lembu ataupun ayam dan juga untuk menghalang daripada jangkitan. Tetapi siapa yang memantau? Tidak ada siapa yang memantau. Adakah semua satu reban ataupun satu ladang ini perlu diberikan antibiotik? Adakah semua memerlukan tumbesaran? Jadi apabila antibiotik itu diberikan, bakteria juga akan rintang. Tidak kira bakteria itu ada dalam badan manusia ataupun badan haiwan, mereka juga akan melawan dan mereka juga akan rintang. Jadi
apabila bakteria rintang pada haiwan dan juga pada haiwan ternakan, dia dengan mudahnya akan disebarkan, akan dipindahkan kepada manusia. Jadi kita pun boleh dapat bakteria rintang disebabkan oleh penggunaan antibiotik pada haiwan ternakan. Okey. Baik, Cik Rahila, rasanya tidak semua manusia atau pesakit boleh menerima antibiotik, dan pastinya ada yang mereka mempunyai alahan terhadap sesuatu ubat-ubatan. Jadi sebenarnya bagaimanakah kita untuk mengetahui bagaimana kita sendiri mempunyai alahan terhadap sesuatu ubat-ubatan? Sebab kalau kita lihat kan, kalau kita berjumpa dengan doktor ataupun pakar perubatan, doktor akan tanya, awak ada alahan apa-apa ubat tak? Macam kalau saya sendiri pun sebagai pengguna, saya macam rasanya tak ada. Jadi sebenarnya apakah cara untuk kita mengetahui sama ada kita ni mempunyai alahan terhadap sesuatu ubat-ubatan ataupun antibiotik? Okey, dia sebenarnya macam ni ya. Kalau pertama kali kita ambil sesuatu ubat ya, sama ada antibiotik ataupun ubat-ubat lain, kita mungkin tidak tahu lagi sama ada kita alah kepada antibiotik ataupun ubat tersebut, ubat pertama kali. Tapi setelahnya kita didedahkan kepada ubat tersebut dan kita menghadapi masalah alahan. Contoh masalah alahan adalah seperti ruam, ada juga masalah alahan seperti bibir bengkak dan masalah-masalah serius yang lain ya. Jadi pertama kali apabila kita alah kepada sesuatu ubat ya, doktor akan maklumkan ya, benda tu akan Kementerian Kesihatan ada keluarkan kad alahan ataupun allergic card lah ya, yang kita akan keluarkan, kita berikan kepada pesakit ya, satu salinan, dan kita simpan di dalam rekod pesakit supaya apabila pesakit ni pergi ke tempat lain ataupun menghadapi apa-apa jenis penyakit lah di masa hadapan, dia boleh menunjukkan kad alahan tersebut kepada doktor yang merawatnya. Dan di dalam rekod perubatan juga kita ada simpan salinan kad alahan tersebut. Jadi kita tahu pesakit ini alah kepada ubat ini. Jadi bila dia menghadapi sebarang penyakit di kemudian hari dan doktor ingin mempreskripsikan ubat, doktor akan memastikan ubat tersebut bukan daripada kumpulan yang sama supaya pesakit tidak menghadapi alahan yang sama. Jadi kita sekarang sangat aktif dalam mengeluarkan kad alahan, dalam mengenal pasti pesakit-pesakit yang alah terhadap sesuatu ubat bagi mengelakkan masalah di masa hadapan. Okey. Baik, sebenarnya adakah masalah kerintangan ini hanya mengancam populasi yang tinggal di negara-negara membangun saja ataupun memang dihadapi oleh semua negara ketika ini, Puan Rohana? Saya rasa masalah kerintangan ini adalah masalah global, Miza. Masalah global. Satu contoh yang paling mudah adalah mungkin pagi ni Miza makan nasi lemak di Kuala Lumpur. Tetapi tengah hari naik kapal terbang pergi makan malam di Bandung. Atau sekarang ni kita tengok berapa ramai rakyat Malaysia yang pergi Korea dan sebagainya. Jadi dibandingkan dengan masa yang dahulu disebabkan kemudahan teknologi, kemudahan penerbangan dan sebagainya. Jadi jadi apa yang ada kepada kita dalam masa kurang daripada 24 jam boleh dibawa ke tempat lain. Saya rujuk kepada ada satu bakteria yang rintang yang dinamakan New Delhi Metallobacter mees. So dinamakan New Delhi kenapa? Bakteria itu dinamakan New Delhi, tetapi kes yang pertama dikenal pasti di Amerika. Jadi penyiasatan dibuat dan membuktikan pesakit tersebut sebenarnya pulang daripada New Delhi. Sehingga kan saya difahamkan terdapat rayuan daripada India supaya tidak menggunakan nama New Delhi kepada bakteria tersebut sebab ianya mendatangkan imej yang buruk. Jadi begitu mudah kerintangan bakteria itu dipindahkan. Jadi apabila dan juga disebabkan faktor dari segi kebaratan penduduk, sanitasi yang tidak lengkap dan sebagainya, ianya menjadikan masalah itu bukan hanya masalah di negara membangun ataupun masalah juga di semua negara lah. Di seluruh dunia. Okey, baik. Kesimpulannya bukan mudah untuk membendung kerintangan antibiotik, tetapi ia adalah tanggungjawab bersama yang perlu dipupuk ketika ini. Jadi, Cik Rahila, mungkin ada sedikit pesanan yang boleh Cik kongsikan kepada penonton mengenai tanggungjawab kita untuk membendung kerintangan antibiotik. Tanggungjawabnya adalah tanggungjawab bersamalah, sama ada daripada segi orang awam ataupun pesakit dan juga di pihak profesional kesihatan.
bagi pihak pesakit ingin saya tekankan di sini, jangan meminta antibiotik daripada doktor anda sekiranya anda dipreskripsikan antibiotik, anda boleh makan, tetapi sekiranya doktor kata tidak perlu, maka kita kena akurlah dengan doktor yang merawat kita kerana ia akan mengundang kepada masalah kerintangan. Yang keduanya, apabila diberikan dos sesuatu dos, contohnya seperti sirap, doktor tekankan di situ 10 ml, tapi semua orang nak jadi doktor, dia kurangkan pula 5 ml. Katanya tak elok, ubat banyak-banyak tak elok. Kurangkan 5 ml. Ini juga akan menyebabkan masalah kerintangan sebab akan ada baki bakteria-bakteria tadi. Sama juga apabila perlu diambil 7 hari, diambilnya 5 hari. Itu pun salah satu nasihat kita kena ikut. Untuk antibiotik, memandangkan kita melawan benda hidup, jadi kita kena pastikan kita dapat melawannya sepenuhnya. Jadi pastikan mengambil dos seperti yang ditetapkan dan juga durasi yang ditetapkan. Dan jangan kongsi antibiotik. Contohnya dalam satu rumah ada 2 orang yang sakit tapi satu je jumpa doktor. Jadi ubatnya dikongsikan. Jadi kita sebenarnya tak tahu bakteria ni dia ada banyak jenis bakteria. Mungkin bakteria yang ada di dalam individu pertama tadi bakteria lain, tetapi dikongsinya antibiotik dengan individu kedua. Jadi ini akan merumitkan lagi keadaannya. Antibiotik itu tidak berfungsi dan akan mengundang masalah kerintangan. Dan ketiganya, habiskan antibiotik apabila diberilah. Okey, mungkin sedikit pada Puan Rohana. Ya Miza, saya rasa yang paling penting adalah kenali ubat anda lah. Kenali ubat anda dan cuba tingkatkan ilmu pengetahuan berkenaan dengan penyakit yang kita ada. Dan bagi saya, antibiotik adalah satu jenis ubat yang sangat-sangat berharga dan ianya adalah aset, bukan sahaja aset kita bertiga tetapi juga aset semua orang. Sebabnya ianya boleh membawa kepada permasalahan yang lebih besar dan saya suka maklumkan yang ubat-ubat untuk kencing manis, untuk darah tinggi sentiasa ada, tetapi ubat-ubat untuk antibiotik yang baru kita sangat kekurangan. Jadi hargailah ubat-ubat antibiotik yang kita ada dengan penggunaan antibiotik secara rasional. Kira habiskanlah ubat, jangan biarkan dia berada di dalam peti sejuk berbulan-bulan ya Puan. Okey, baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Rohana Hassan, pegawai farmasi dari Hospital Kuala Lumpur, dan juga Cik Rahila Amrazhan, pegawai farmasi dari Hospital Sungai Buloh. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, saudara, tanya pada diri kita dan renungkan bersama, adakah kita sanggup menghadapi saat diri kita sendiri, orang tersayang atau ahli keluarga dan saudara mara bertarung nyawa disebabkan tiada antibiotik yang mampu menyembuhkan jangkitan penyakit yang dihadapi akibat kerintangan antibiotik. Marilah kita bersama-sama meningkatkan pengetahuan di dalam penggunaan antibiotik demi untuk kesejahteraan dan keharmonian generasi kita pada masa hadapan. Sekian platform hari ini. Saya Miza Isni Muhammad. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.